Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua yang menonton. Okay, apa khabar anda semua pada hari ini? Adakah anda semua berada dalam keadaan yang baik? Adakah anda semua berada dalam keadaan yang sihat? Saya doakan anda semua, seisi keluarga, berada dalam keadaan yang baik, berada dalam keadaan yang sihat. Okey, alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Okey, hari ini kita masih lagi diberi kesempatan. Okey, kita masih lagi diberi peluang untuk anda semua berada di sini bersama dengan saya, Sernik, untuk kita teruskan kelas Easy Score kita pada malam ini. Okey, jadi saya harap anda semua yang menonton dapat bantu saya untuk kita kongsikan kelas kita pada malam ini. Boleh? Okey, jadi malam ini kita akan tengok subjek matematik tambahan pula. Jadi malam ini kita akan tengok matematik tambahan tingkatan 4. Yang mana topik pertama dalam matematik tambahan tingkatan 4 ni ialah fungsi, ataupun dalam bahasa Inggeris function. Jadi saya harap anda semua sudah bersedia berada di tempat duduk anda bersama dengan buku dan alat tulis anda untuk kita mulakan kelas kita pada malam ini. Jangan lupa untuk anda catatkan sesuatu sepanjang kelas kita berlangsung pada hari ini. Boleh? Jadi malam ini kita akan tengok berkaitan dengan topik fungsi. Topik ini nak kata susah taklah susah sangat kan, nak kata senang pun tak adalah senang sangat kan, tapi dia kata boleh diterima. Apabila kita belajar ni nampak macam susah kan, first time belajar matematik tambahan kan, rasa macam macam tak boleh bawa lah topik ni kan, macam susah lah kan. Dia macam nak bayangkan first topik ni dia macam pelik sikit saja kan, nak bayangkan benda tu. Topik fungsi ini kalau anda tengok pada awal tu banyaklah dia cerita pasal hubung kait, pasal hubung kait berkenaan dengan fungsi. Tetapi apa yang saya nak kongsikan bersama dengan anda pada malam ini, fungsi ini ialah dia menghubungkan. Fungsi ini dia menghubungkan dua benda. Sekurang-kurangnya dua benda. Kalau kita nak hubungkan sesuatu, at least kita perlukan dua benda, betul tak? Takkan satu benda nak hubung dengan apa satu benda. Jadi kalau kita nak hubungkan, kita nak sambung sesuatu benda ni, kita sekurang-kurangnya perlukan dua benda, betul tak? Jadi fungsi ni dia menceritakan macam mana kita nak hubungkan dua set. Dalam matematik tambahan ini, topik fungsi ini, pertama sekali dia nak cerita macam mana topik fungsi ini dia nak cerita macam mana dia nak hubungkan dua set. Contohnya macam ni. Contohnya ada set pertama. Ada set pertama. Iaitu set X contohnya lah. Dilabelkan sebagai X contoh. Kemudian ada set kedua. Kemudian ada set kedua. Yang mana set itu dikenali sebagai Y. Biasanya diguna huruf X dan juga Y lah. Kalau tak ada fungsi, dua ini dianggap dua set yang berbeza. Tak ada kaitan langsung kan, tak ada hubung kait pun kedua-dua benda ni. Tetapi dalam fungsi ini tujuan dia adalah dia nak satukan. Dia nak hubungkan kedua-dua set ini. Biasanya dia labelkan, dia buat anak panah. Dia labelkan dengan huruf F. Dia labelkan dengan huruf F. F ini bukanlah merujuk kepada fungsi sebenarnya. Kan F ini bukanlah disebabkan F fungsi ni. Bukan. Kan? Jadi F ini dia in general lah, secara umum saja. Dia boleh guna apa-apa huruf. Boleh tukar G ke H ke J ke K ke selain daripada XY ni lah. Kan? Selain daripada XY ini. Jadi fungsi ni, tapi secara generalnya, secara umumnya dia letakkan sebagai F. Apabila ada fungsi, bermakna
dua set ini sudah ada kaitan dia. Okey, sudah ada kaitan dia. Jadi cara nak tulis fungsi, okey, cara nak tulis fungsi ni ada dua cara. Okey, cara yang pertama ialah dia tulis f, okey, dia buat titik bertindih, kemudian x dia buat anak panah, y. Okey, itu cara yang pertama. Okey, cara nak tulis dia. Okey, f, kemudian dia ambil yang x di sebelah kiri ni, okey, dia buat anak panah ke y. Sama lah cakap tak? F, fungsi f ini, okey, fungsi f ini dia menghubungkan x kepada y. Ini maksud dia. Okey, fungsi f ini dia menghubungkan x kepada y. Boleh? Faham? Jelas? Okey, jikalau anda ada sebarang pertanyaan, okey, anda boleh tanya di ruangan komen. Okey, insyaAllah saya akan cuba untuk bantu anda semua. Boleh? Okey, tetapi bentuk ini, okey, bentuk yang pertama ini kita tak boleh kira. Jadi untuk kita buat pengiraan, kita kena tukar ke dalam bentuk persamaan. Okey, ni bentuk hubung kait antara dua fungsi. Dua set. Satu fungsi je, dua set. Okey, dua fungsi nanti kemudian pula. Okey, jadi untuk kita buat dalam bentuk persamaan, kita buat fx, okey, sama dengan y. Boleh? Fx sama dengan y. Okey, biasanya kita guna cara yang inilah. Okey, biasanya untuk tujuan pengiraan kita tengok cara yang kedua ini. Boleh? Fx sama dengan y. Okey, boleh? Saya tak masuk persamaan lagi. Okey, saya cerita secara umum sahaja dulu, secara asas dia. Okey, anda faham asas dia ni. Okey, insya-Allah datanglah soalan macam mana sekalipun boleh jawab. Okey, boleh? Setakat ni sebelum saya gantikan nombor, nanti saya akan cuba untuk gantikan beberapa nombor supaya anda semua lebih faham, lebih jelas. Okey, tetapi sebelum itu, sebelum saya gantikan apa-apa nombor, okey, kebiasaannya lah. Okey, bukan kebiasaannya. X ini, okey, benda yang di sebelah kiri ini. Okey, nilai-nilai ke apa-apa, huruf ke nombor ke, tak kisahlah, apa-apa sahaja yang di sebelah kiri ni, okey, kita kenali sebagai objek. Okey, kita kenali sebagai objek. Okey, anda pun ada tengoklah dalam buku, kalau dalam buku teks ada dia terangkan berkenaan dengan image dan juga objek. Okey, jadi X ini, okey, yang di sebelah kiri ini adalah objek. Okey, yang di sebelah kanan ini kita nama dia, kita panggil image. Okey. Dalam matematik tempoh hari pun saya ada terangkan dah berkenaan dengan image dan juga objek ni. Okey, saya harap anda dah jelas berkenaan dengan image dan juga objek ni. Sekadar nak beritahu saja. Okey, boleh? Image dan juga objek. Okey. Contohnya kalau saya gantikan nombor. Kalau kita gantikan nombor pula contohnya, okey, tak masuk persamaan lagi. Okey, nombor saja dulu. Lepas ni kita tengok persamaan pula. Okey, contohnya dalam X ini ada nombor 3. Okey, 3. Okey, di sebelah sini contohnya nombor 5. Okey, jadi nombor 3 dan nombor 5 ini dihubungkan. Okey, sebab fungsi ini dia menghubungkan daripada X kepada Y. Okey, jadi cara tulis dia. Cara tulis dia, okey, kalau secara umum dia adalah Fx sama dengan Y. Boleh? Okey, tapi kalau kita nak nombor pula, kita tukar kepada nombor pula. Okey, jadi cara tulis dia F. Okey, contohnya X sama dengan 3. Soalan boleh tanya, dia buat F3. Okey, jadi apakah nilai di sini? Okey, ini soalan boleh tanya juga. Okey, contoh soalan yang mungkin ditanya ada dua keadaan. Yang pertama macam ini. Okey, yang pertama macam ini. Yang kedua ataupun yang kedua dia boleh tanya F, okey, dalam kurungan kosong kat sini sama dengan 5. Jadi berapakah nilai di sini? Okey, jadi ini dua keadaan yang boleh ditanya dalam topik fungsi ini. Setakat inilah, yang sekarang ini ada, yang lepas ini ada lagi. Okey, untuk soalan asas secara umumnya ada dua possibilities, okey, dua keadaan yang boleh ditanya. Okey, jikalau dikata yang pertama, okey, kita tengok yang pertama dulu. Ni yang pertama, ni yang kedua, okey. Kita tengok yang pertama. Okey, yang pertama ni dia buat F3. Okey, jadi berapakah jawapan kat sini? Okey, kalau kita tengok dia punya umum dia, okey, kat sini X, kat sini nilai Y. Okey, kalau 3, maksudnya kat sini adalah 5. Maksudnya yang sini adalah 5.
Boleh? Jawapan dia 5. Kan? Sama juga kalau diberi dalam bentuk macam ni. Kan kadang-kadang dia buat X dekat sini. Kan dia suruh cari nilai X, sama je. Ni sebab tempat kosong. Okey, jadi jawapan dia, kita tengok jawapan lah. Selalu sebut yang ini jawapan dia. Kan jawapan dia 5. Jadi yang dalam kurungan ni berapa? Jawapan dia kat sini. Okey, Y ni sama dengan 5. Jadi dia punya objek dia. Okey, yang ini image. Image adalah 5. Okey, jadi objek kepada 5 ni, faham tak? Objek kepada 5. Okey, 5 ni image. Bermakna objek dia sebelah sinilah 3 ni. Jadi objek dia adalah 3. Boleh? Jadi itu dua keadaan soalan yang mungkin akan ditanya oleh soalan. Boleh setakat ni faham? Jelas? Berkenaan dengan kedua-dua ni sebelum kita masuk kepada persamaan pula. Okey, boleh? Okey, kita tengok macam mana pula kalau persamaan. Ini sebab nombor bulat biasa sahaja, nombor. Kan, tak ada persamaan. Okey, kita masuk yang lebih susah sikit. Okey, contohnya. Okey, ada persamaan. Okey, contohnya persamaan. Okey, sini saya tak letak nombor lagi lah. Okey, contohnya, okey, apabila persamaan, okey, biasanya yang di sebelah kiri ni dia kekal X juga. Okey, yang persamaan itu di sebelah sini. Okey, yang persamaan itu di sebelah kanan. Ataupun dia buat, okey, saya tulis dulu. Okey, biasanya dia akan tulis, contohnya adalah 2X tambah 1. Okey, di sebelah sini 2X tambah dengan 1. Okey, contohnya macam tu. Okey, kadang-kadang persamaan ini dia letak kat sini. Sama juga. Okey, tapi kadang-kadang dia letak kat sini. Tapi saya nak tunjuk dia persamaan. Boleh? Okey, kat sini nilai dia lah. Nanti kita letak nilai dia. Okey, nanti kita letak dia punya nilai dia. Okey, kita sambungkan dulu. Okey, contohnya. Okey, jadi cara nak tulis persamaan pula. Okey, kalau jadi cara dia samalah macam tadi. Okey, F dalam kurungan yang di sebelah kiri. Okey, yang dalam kurungan ini yang di sebelah kiri. Okey, sama dengan yang di sebelah kanan. Okey, iaitu 2X tambah dengan 1. Okey, 2X tambah 1. Okey, jadi fungsi ini adalah fungsi Fx sama dengan 2X tambah 1. Boleh? Okey, kita dah masuk persamaan dah sikit. Okey, jadi persamaan dia adalah Fx sama dengan 2X tambah 1. Okey, seperti biasa X ini, okey, X ini adalah objek. Okey, keseluruhan 2X tambah 1 ini adalah image. Boleh? Okey, andai kata X dia sama dengan 3 lah, contoh. X sama dengan 3. Okey, dia suruh cari nilai kat sini berapa. Okey, dia suruh cari nilai kat sini berapa. Okey, jadi X ini kan, jadi dia akan tulis F. Okey, dia akan tulis, okey, ni yang pertama tadi. Okey, kebarangkalian dia nak tanya yang pertama tadi. Okey, dia akan tulis F3 sama dengan berapa. Okey, F3 sama dengan berapa. Samalah macam ni kan. F3 sama dengan berapa. Okey, jadi untuk kita cari nilai berapa ni, okey, untuk kita cari nilai ini, okey, kalau kita tengok pada persamaan dia, Fx sama dengan 2X tambah 1. Okey, jadi untuk kita cari, okey, nilai kat sini. Okey, andai kata nilai X ini berubah. Okey, andai kata nilai X ini berubah, maka yang dalam persamaan ini pun berubah. Okey, nilai ini dia benda yang sama. Okey, X kat sini dengan X yang dalam persamaan ini benda yang sama. Okey, andai kata yang ini berubah menjadi A, contohnya kan, X ini berubah menjadi huruf A, maka kat sini akan jadi 2A tambah 1. Kan? FA sama dengan 2A tambah 1. Boleh? Okey? Tapi soalan tanya, kan, F3. Okey, soalan minta F3. Bermakna, okey, nilai ni akan jadi 3. Kan? Yang dalam ini pun jadi 3. Okey? Jadi, 2. Okey? Yang dalam X itu akan jadi 3. Kita letak dalam kurungan lah. Okey. Tambah dengan 1.
Okey, sama dengan 6 tambah 1, 7 lah. Okey, jadi F3 sama dengan 7. Okey, jadi nilai kat sini sama dengan 7. Boleh semua? Faham? Itu kemungkinan pertama yang boleh ditanya. Okey, dia sudah bagi nilai X. Okey, dia dah bagi nilai X. Kena cari nilai image. Dia dah bagi nilai objek, kena cari nilai image. Maka gantikan sahaja nilai X ini ke dalam persamaan. Boleh? Okey, boleh semua? Boleh ikut lagi? Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, contohnya, okey, yang kedua pula. Okey, yang kedua pula, contohnya diberi nilai image pula. Kalau tadi diberi objek, X objek, cari image. Okey, sekarang diberi image pula. Contohnya image dia adalah 11. Okey, contoh image dia adalah 11. Jadi kena cari nilai objek dia ni berapa. Okey, jadi kemungkinan soalan yang kedua yang boleh ditanya. Okey, jadi cara tulis dia dalam kes ni, cara tulis untuk kes yang kedua ni, okey, fx sama dengan 11. Okey, fx sama dengan 11. Boleh? Fx, kan ini kita tak tahu, kita tulis x lah. Kan? Fx sama dengan 11. Samalah cara tulis dia macam ni. Okey, jadi tugas anda kena cari nilai x ini. Okey, kena cari nilai x ini. Jadi macam mana? Macam mana pula? Macam mana pula nak cari nilai x? Okey, fx sama dengan 11. Okey, yang ini fx sama dengan 2x tambah 1. Okey, yang ini adalah fx sama dengan 11. Okey, kalau kita tengok yang di sebelah kanan ini, okey, yang di sebelah kiri ini, kedua-duanya sudah fx, betul? Kan, kedua-duanya sudah fx. Okey, tetapi yang di sebelah kanan ini tak sama. Okey, jadi kita kena samakan kedua-duanya. Okey, di sebelah kiri kedua-duanya fx. Maka di sebelah sini pun kena sama. Maksudnya 2x ini, 2x tambah 1 inilah yang sama dengan 11. Boleh? Kan? 2x tambah 1 inilah yang 11-nya. Okey, jadi kenalah dapatlah cari nilai x. Apabila kita bentukkan persamaan ini, maka kita bolehlah dapat nilai x kat sini. Okey, maka kita bolehlah dapat nilai x. Okey, just rearrange balik je, kan, jadikan x sebagai subjek, maka anda akan dapatlah jawapan dia. Okey, 2x sama dengan 10, 11 tolak dengan 1 akan jadi 10. Okey, jadi x sama dengan 5. Okey, x sama dengan 5, maka nilai dekat sini adalah 5. Boleh? Itu sahaja. Okey, berkenaan dengan asas kepada topik fungsi ini. Okey, saya dah terangkan tadi. Yang pertama tadi, saya menggunakan nombor saja. Okey, contoh menggunakan nombor saja, kan, untuk memetakan set pertama kepada set kedua, saya gunakan nombor saja. Okey, yang kedua tadi, kan, yang memetakan set x kepada persamaan pula. Okey, kepada persamaan ini. Okey, jadi itu dua benda, okey, yang saya nak kongsikan kepada anda semua pada malam ini. Okey, jadi saya harap anda semua yang menonton, okey, sedikit sebanyak dapat faham berkenaan dengan topik fungsi. Okey, apa yang saya kongsikan pada malam ini, okey, saya harap sedikit sebanyak memberi kefahaman kepada anda berkenaan dengan topik fungsi ini. Ada banyak lagi. Ada banyak lagi, nanti saya akan terangkan satu persatu. Boleh? Okey, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang menonton daripada awal sampai sekarang. Okey, anda begitu committed, anda begitu gigih pada malam ini. Jadi insya-Allah saya doakan kejayaan buat anda dalam subjek matematik tambahan ini. Boleh? Jadi saya rasa sekian saja untuk sesi kelas kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada malam esok. Assalamualaikum.